Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila qanati Ustaz Google, wa insyaallah fi hadhihi al-fursati zahabiyah sanunakishu anil mawdu'il jadid wa huwa mawdu' al-mubtada'. Selamat datang diucapkan ke channel Ustaz Google, dan insyaallah pada hari ini kita akan berbincang dengan tajuk baru, iaitu tajuk al-mubtada'. Baik. Jadi sebelum kita masuk ke tajuk mubtada, kita kena ingat mubtada adalah tajuk jumlah ismiyah. Jadi kita ulang kaji balik berkenaan dengan jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah merupakan ayat yang bermula dengan isim, iaitu kata nama. Kalau jumlah fi'liyah mula dengan kata kerja. Kalau jumlah ismiyah dia mula dengan kata nama, iaitu ismun. Ia mempunyai dua bahagian utama, iaitu mubtada dan khabar. Sebut jumlah ismiyah, kita terus ingat kepala mubtada khabar. Mubtada khabar, kita terus dia kena mula dengan isim, baru jadi mubtada khabar. Kalau dalam bahasa Melayu, mubtada ini kita panggil subjek. Kalau khabar ni kita panggil predikat. Contohnya dalam ayat Ustaz bagi ni, Muhammadun zahibun. Muhammad telah pergi, Muhammad pergi. Jadi kat situ yang jadi mubtada'nya Muhammad, iaitu subjeknya. Subjek ayat kita adalah Muhammad. Zahibun, pergi. Jadi zahibun tu khabar dia ataupun predikat berkenaan dengan penerangan terhadap subjek kita. Jadi Muhammadun zahibun, Muhammad tu topik kita nak cerita, dan zahibun penerangan kepada topik kita, atau subjek dengan predikat. Jadi dalam bahasa Arab, mubtada wal khabar, mubtada subjek, khabar predikat. Syarat jumlah ismiyah yang mesti diingati ialah seperti berikut. Mubtada mesti isim ma'rifah, khabar mesti isim nakirah. Jadi kalau nak buat ayat mubtada khabar ni, kita kena kuasai tajuk ni, isim ma'rifah dengan isim nakirah. Isim ma'rifah ni yang ada alif lam, isim alam, ataupun isim istifham, ataupun isim mausul, semua tu dia jadi isim makrifah. Yang nakirah ni dia ini tak ada tanda-tanda isim makrifah. Selalunya dia tak ada alif lam, jadi dia kebanyakannya dalam bentuk ada tanwin dekat hujung dia. Contohnya zahibun ni kan, zahibun, dia ada tanwin. Ni Muhammadun ada tanwin juga ni. Muhammadun walaupun ada tanwin, tapi dia isim alam. Isim alam itu apa? Isim alam itu nama orang, nama tempat. Jadi dia ini walaupun dia ni tanwin, tapi dia ni makrifah, sebab dia makrifah dengan isim alam. Okey, baik. C. Khabar sentiasa mengikut mubtada dari segi muannas muzakkar dan juga dari segi mufrad musanna jamak. Baik, jadi khabar ni dia akan ikut mubtada daripada segi bilangan dia. Bilangan 1 ke 2 ke 3. Kalau mubtada dia cerita pasal seorang, khabarnya pun cerita pasal seorang. Kalau mubtada dia cerita pasal 2 orang, khabar dia pun cerita pasal 2 orang. Kalau khabar mubtada dia 3 orang, khabar dia pun 3 orang. Begitu juga dengan muzakkar muannas. Kalau mubtada dia muzakkar, khabar dia pun muzakkar. Kalau mubtada dia muannas, khabar dia pun muannas juga. Diikut. Okey, baik. Ustaz bagi contoh, Muhammadun jamilun. Muhammadun jamilun maksudnya Muhammad itu handsome. Muhammadun jamilun. Jadi Muhammad perkataan pertama, jamilun perkataan yang kedua. Jadi Muhammadun ni kita panggil mubtada, jamilun kita panggil khabar. Itu Ustaz rapat sikit. Okey, baik. Okey, baik. Muhammadun ni dia ni isim makrifah. Sebab apa dia isim makrifah? Macam Ustaz kata tadi, Muhammadun ni nama orang, jadi dia isim alam, dia makrifah walaupun dia tanwin. Okey, jamilun isim nakirah sebab dia tak ada alif lam, dia menunjukkan sifat, jadi dia itu ada tanwin kat ujung dia, jadi dia itu nakirah. Okey, baik. Daripada segi jantina, Muhammad muzakkar. Jadi bila Muhammadun muzakkar, jamilun pun kena muzakkar. Tak boleh kita kata Muhammadun jamilatun. Tak boleh. Muhammadun jamilun. Tak ada ta marbutah. Daripada segi bilangan, Muhammad ini mufrad. Dia menunjukkan kepada satu Muhammad. Kalau jamilun, dia jadi menunjukkan kepada seorang juga. Jadi kalau contohnya kalau dua orang, Muhammadani, jamilani. Muhammaduna menunjukkan kepada tiga. Jamiluna. Jamilun ada ke Ustaz tak pastilah. Okey, tak apa. Kita tengok seterusnya. Contoh kedua, muallimatun baqiyatun. Muallimatun baqiyatun. Guru perempuan itu menangis.
Guru perempuan itu menang. Jadi muallimatu jadi mubtada, baqiyatul jadi khabar. Jadi al-muallimatu isim makrifah. Sebab dia alif lam ni kan, alif lam ni jadi dia ni makrifah. Baqiyatun isim nakirah, sebab dia tak ada alif lam, dia ada tanwin ke ujung dia. Okey, baik, dari segi jantina muallimatun muannas, jadi baqiyatun pun jadi muannas juga. Tak boleh kita kata muallimatun baqiyun. Salah nahwu dia. Okey, dari segi bilangan muallimatun mufrad. Kalau dua orang muallimatani, kalau tiga orang muallimatu. Baik, jadi bila dia mufrad, baqiyatun pun dalam keadaan mufrad. Dia tak jadi satu juga kan. Kalau dua orang dia jadi baqiyatani. Macam tu. Okey, baik. Contoh ketiga, al-muslimuna najihuna. Al-muslimuna najihuna, orang-orang Islam itu berjaya. Baik, al-muslimuna isim makrifah. Dia ada alif lam ni, jadi dia isim makrifah. Najihuna isim nakirah, sebab dia tak ada alif lam, jadi dia nakirah lah. Dia tak ada tanwin pun, dia memang tak ada tanwin. Tanwin tu untuk isim mufrad je. Najihuna, dia tak boleh letak najihunan, yang tak ada dalam bahasa Arab. Jadi dia ni tak ada alif lam, menunjukkan dia ni nakirah. Okey, baik. Jadi dah settle isim makrifah, isim nakirah. Mubtada isim makrifah, isim nakirah, khabar. Okey, muzakkar al-muslimuna. Jadi al-muslimuna muzakkar, kalau muannas dia jadi al-muslimatu. Okey, baik. Jadi boleh sebab al-muslimuna muzakkar, najihuna pun kena jadi muzakkar juga. Kita tak boleh jadi najihat atau najihatun. Sebab itu kena buat najihuna, dia kena muzakkar juga. Dari segi bilangan, al-muslimuna menunjukkan kepada jamak, menunjukkan kepada tiga, lebih kepada tiga. Jadi dia kalau biasanya adalah al-muslimun. Kalau dua orang al-muslimani, kalau tiga orang al-muslimuna. Jadi oleh sebab dia al-muslimuna, khabar dia pun kena jadi ada waw nun juga, najihuna. Macam tu. Okey, baik. Haza farihun. Haza farihun. Haza adalah isim isyarah, nanti kita akan belajar apa ni. Okey, farihun jadi khabar. Jadi farihun ni adalah inilah dia orang yang gembira. Okey, baik. Jadi haza isim ma'rifah. Jadi haza ni dia memang isim ma'rifah, isim isyarah semua isim ma'rifah. Farihun isim nakirah, sebab dia ada tanwin ni. Okey, baik. Daripada segi jantina, haza muzakkar. Kalau perempuan hazihi. Jadi farihun dia jadi pun muzakkar juga. Okey, bilangan dia haza mufrad. Kalau dua orang haza ni, kalau tiga haulai. Okey, kalau sebab dia haza ni mufrad, jadi farihun pun mufrad. Dia tak jadi farihani atau farihuna. Okey, baik, settle untuk jumlah ismiyah. Okey, baik, kita masuk mubtada khabar terus. Mubtada khabar daripada segi detailnya. Al-mubtada wal khabar merupakan asas kepada jumlah ismiyah. Macam Ustaz sebut tadi kan, sebut jumlah ismiyah mubtada khabar. Sebut mubtada khabar jumlah ismiyah. Sebab mubtada khabar itu dia kena mula dengan isim. Bila jumlah ismiyah, i'rab dia akan jadi mubtada khabar. Beza dengan jumlah fi'liyah, tahu jumlah fi'liyah macam mana? Fa'il, fa'il. Fa'il, fa'il, kalau dia muta'addi ada maf'ulun bih. Tapi kalau mubtada khabar, kalau jumlah ismiyah dia jadi mubtada khabar. Okey, baik. Mubtada khabar hukum i'rabnya marfu'. Jadi mubtada khabar ni dia ni marfu'. Dia marfu', jadi kita ingat terus. Mubtada marfu', khabar marfu'. Dia punya hukum i'rab dia. Ini kita kena hafal. Okey, contoh ad-darsu sahlun. Ad-darsu sahlun. Ad-darsu ni mubtada, sahlun ni khabar. Jadi ad-darsu kita i'rab dia mubtada marfu' bid dhammah. Mubtada ni mauqi' i'rab, marfu' ni hukum i'rab, dhammah ni alamatul i'rab. Sahlun ada punya mauqi' i'rab dia khabar. Dia punya hukum i'rab dia marfu'. Macam saya sebut tadi kan, marfu' je hukum dia. Okey, alamat dia bidammah az-zahirah ala akhirih. Okey, baik. Hendak mauqi' i'rab, hukum i'rab, alamatul i'rab. Ni tiga ni kita kena ada. Setiap kali nak i'rab kena ada tiga-tiga ni. Okey, ada rasul mubtada marfu' bidammah, sahlun khabar marfu' bidammah. Kita kena ingat yang penting mubtada marfu' khabar marfu'. Dia punya alamat dia ni, kita tengoklah dia kalau dia tu isim mufrad sekarang ni kan. Jadi kalau dia jadi isim musannah ke isim muzakkar, isim jamak, jadi lain pula dia punya alamat dia. Kita tengok lepas ni. Okey, al-muslimani mubtasimani. Al-muslimani mubtasiman. Jadi maksudnya dua orang Islam
itu tersenyum. Jadi al-muslimani mubtada' marfu' bil alif, muqtasimani khabar marfu' bil alif. Jadi al-muqtasiman, al-muslimani mubtada', dia ism ma'rifah dan alif lam. Al-muqtasimani khabar, dia tak ada alif lam. Okey, baik. Jadi hukum i'rab dia macam Ustaz sebut tadi, marfu', khabar pun marfu', alamatul i'rab dia ni beza. Tadi dhammah, yang ni al-alif sebab dia ni isim musanna kan, menunjukkan kepada dua orang. Jadi dia kat situ jadi al-alif. Jadi ni al-alif ni dia punya alamatul i'rab dia. Al-muslimani muqtasimani. Okey, baik. At-talibuna mujtahiduna. Pelajar-pelajar itu rajin. Pelajar-pelajar itu rajin. At-talibuna mubtada' marfu' bil waw, mujtahiduna khabar marfu' bil waw. Jadi at-talibuna mubtada', mujtahiduna khabar. At-talibuna ma'rifah, mujtahiduna nakirah. Mauqi' i'rab mubtada', at-talibuna mubtada', mujtahiduna khabar. Hukum i'rab dua-dua marfu' sebab mubtada' khabar marfu'. Alamatul i'rab al-waw, mujtahidunan pun waw juga sebab dia isim jamak. Isim jamak muzakkar salim, jadi dia marfu' dengan waw. Kalau seorang jadi at-talibun mujtahidun kalau seorang. Kalau dua orang at-talibani mujtahidani. Kalau tiga orang at-talibuna mujtahiduna. Tapi yang penting jangan tak alif lam ni. Kalau tak alif lam dia akan jadi apa? Dia tak jadi mubtada' khabar. Dia tak jadi mubtada' khabar, dia jadi apa? Dia jadi sifat mausuf ataupun na'at ma'ud. Nanti kita akan belajar dalam bab an-na'tu. Jadi kena jadi mubtada' khabar, at-talibuna mujtahiduna, maksudnya pelajar itu rajin. Pelajar-pelajar itu rajin. Okey, baik. Baik, mubtada' boleh hadir dalam beberapa keadaan seperti, okey baik, mubtada' ni yang perkataan pertama tu, dalam jumlah ismiyah tu dia boleh hadir dalam keadaan seperti ismu zahir. Isim zahir ni isim biasa lah. Okey, contoh at-talibu najihun, yang ni biasa contoh Ustaz bagi tadi kan. Dia ada alif lam kan, perkataan Arab biasa dia ada alif lam. Jadi dia menunjukkan kepada isim makrifah, jadi dia boleh jadi mubtada'. Jadi kat sini isim zahir. Ada juga mubtada' dia datangkan dalam keadaan dia itu dalam rupa isim mausul. Isim mausul allazi, allati, allazani, allazina, allai. Jadi allazi al-katib jamilun, orang yang menulis handsome. Jadi kat sini allazi ni dia jadi mubtada'. Okey, isim isyarah. Isim isyarah haza kitabun jadidun, inilah kitab yang baru. Jadi isim isyarah ni isim yang menunjukkan sesuatu. Jadi haza ni maksudnya ini. Jadi haza ni dia jadi isim isyarah dan dia itu boleh jadi mubtada'. Sebab dia ni makrifah tau, isim mausul makrifah. Isim isyarah ni makrifah. Walaupun tak ada alif lam haza ni, tapi dia ni isim makrifah. Okey, baik. Jadi seterusnya isim domain. Isim domain ni dia huwa huma hum hiya huma huna anta antum antum tu semua tu. Ni isim domain. Dia domain munfasil. Domain munfasil ni domain yang sebiji je tu lah. Huwa huma hum hiya huma huna tu kan. Jadi anta jayyidun, kamu ialah baik, kamu itu baik. Jadi isim domain tu anta tu dia boleh jadi dia jadi mubtada'. Okey, baik. Settle untuk bab mubtada'. Kita tengok dekat buku teks pula. Okey, mubtada', ta'ammul amsilatal al-atiyah. Al-insanu khalifatullah. Insan itu, manusia itu khalifah Allah. Jadi al-insan ni jadi mubtada'. Allazi sahabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar. Hazihi imaratun, ini adalah apartment. Anta abidun, anta abidun, kamu itu adalah orang yang beribadah. Al muslimatu salihatun, orang-orang muslim perempuan itu baik-baik. Al-muallimuna mukhlisun, guru-guru itu adalah orang-orang yang ikhlas. Okey, baik. Jadi perkataan yang berwarna ni, al-insan allazi hazi anta muslimatu muallimuna, dia jadi mubtada'. Cuba kita tengok kan.
Kalau di isim zohir ada alif lam kan nampak ada alif lam. Yang tak ada alif lam ni anta ni isim domain, hazi isim isyarah, allazi ni isim mausul. Okey baik. Dia tambahan alamat raf'i lil mubtada wal khabar. Alamat rafa' dia adalah alamat rafa' sebab dia tu hukumnya marfu'. Jadi alamat rafa' dia sama ada dhammah, waw atau alif. Kalau satu mufrad dia dhammah, kalau dia 3 orang jamak dia waw. Kalau musanna al muslimani dia jadi al alif. Okey, baik, anwa mubtada kita tengok anwa mubtada. Isim zahir. Okey. Isim zahir al insanu. Isim mausul allazi, isim isyarah haza, dhamir anta. Ustaz dah terang tadi kan. Okey baik. Ni ada i'rab dia. Ni kat sini ada i'rab dia yang special sikit kan. Okey baik. Al insan ni kita i'rab dia mubtada marfu' bid dhammah. Macam biasalah kan. Dia sebab dia ni isim menunjukkan seorang. Allazi sahabar rasulah Abu Bakrin. Okey, allazi i'rab dia macam mana? Allazi kita kena sebut isim mausul mabni ala sukun. Dia kena tengok ujung dia ni sukun kan. Jadi kita kata dia ni mabni. Mabni ni maksudnya apa? Dia duduk dekat sini dekat tempat mubtada pun dia allazi, dia duduk lepas huruf jar pun dia tetap allazi. Dia tak jadi allazi atau allaziyu. Allazi saja. Jadi kita kena sebut ni kena ngapan isim mausul mabni ala sukun. Fi mahalli raf'i mubtada, dia duduk tempat rafa'nya mubtada. Hazihi imaratun. Hazihi ni kan, hazihi adalah isim isyarah mabni ala sukun. Isim isyarah ni mabni. Mabni dia hujung ni sukun. Dia duduk dekat tempat rafa'nya mubtada. Dia duduk tempat. Jadi kita tak boleh nak kata hazihi mubtada terus sebab dia itu isim mabni. Anta dhamir munfasil mabni al-fathi fi mahalli raf'il mubtada. Anta dhamir munfasil. Dhamir munfasil ni adalah dhamir yang satu-satunya. Anta, anti, antuma, huwa, huma, hum. Kalau dhamir muttasil contohnya ka, kuma, kum, hu, ha, kan, darabahu ataupun kitabuhu. Hu pada tu dipanggil dhamir muttasil. Yang ni dhamir munfasil lah, dhamir asal tu dhamir munfasil. Okey, dhamir munfasil mabni al-fathi fi mahalli raf'il mubtada. Dia duduk tempat marfu'nya mubtada. Okey, baik. Jadi kalau allazi hazihi anta ni, dia ni duduk, dia punya i'rab dia macam ni tau. Dia kena sebut dia ni apa, dia ni mabni, semua kita sebut. Lepas tu kita kena sebut ni fi mahalli raf'i mubtada. Dia duduk tempat rafa'nya mubtada. Kita kena sebutnya tu. Al-muallimuna mukhlisun. Al-muallimun ni sama macam al-insan. Cuma dia tu isim jamak. Jadi kita kata al-muallimuna mubtada marfu' bil waw. Li'annahu jamak muzakkar salim. Nak tulis boleh, tak tulis pun suka hatilah. Yang penting sampai bil waw ni dah lengkap dah i'rab kita. Mubtada marfu' dengan waw kerana dia itu jamak muzakkar salim. Okey baik. Okey baik. Jadi ini berkenaan dengan tajuk mubtada. Yang penting kita ingat mubtada tu kita kena pastikan dia itu makrifah, nakirah dia tu khabar dia tu nakirah, dan khabar itu dia akan ikut mubtada dari sudut jantina, dari sudut bilangan. Dan kena ingat satu lagi, mubtada itu dia hukum i'rabnya adalah marfu'. Sebut mubtada je marfu', sebut khabar je marfu'. Okey baik. Jadi itu saja daripada ustaz. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lemah itu datang kelemahan diri ustaz sendiri. Khulqal insanu dhaifah. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada waktu lain. Naltaqi fi waqtin ukhra. Jangan lupa tolong subscribe channel Ustaz Google, tolong share dan tolong like. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.